كل القلوب إلى الحبيب تميل. Tulang tiga rasa tu aku masak. Ni kita dengan tai. Tu siap balik bentan tu. Dia tergerajang dek jin. Kena hormat sebab jin pun bukan semua jin jahat, ada jin Islam. Kan? Macam dekat pondok kita ni banyak jin. Kan? Ni mengaji nampak banyak ni je, penuh sampai keluar tau. Kan? Jin. Tapi tak daftar ngaji. Datang ngaji haji lari. Dia datang dia masuk sendiri gitu ya. Adik dia ngaji juga jin ni. Pernah sekali Tok Guru Siddiq Noh sendiri dia Tok Guru sendiri cerita. Dia balik lewat pukul 2-3 pagi kat rumah Ibu Nadia. Masa tu depan tu tak mula lagi sekolah, tak ada budak tapi tak ada. Lepas tu balik rumah pukul 2-3 pagi. Jadi Tok Guru seorang dia masa tu. Dia nak turun dari kereta. Sebelum dia nak turun, tiba-tiba dia nampak kelibat budak-budak pakai jubah putih. Banyak. Cik-cik semua. Jalan depan rumah. Betul-betul. Dia kata dia nampak jelas. Bukan sama-sama, jelas. Tapi wajah tu tak berapa clear. Dia jalan depan rumah tu. Ramai-ramai. Nak pergi mana tahu? Ingat, Tok Guru kata, mana asal budak-budak ni tak tidur lagi? Ni dah lewat malam dah ni. Nak pergi mana pula tu? Lepas tu baru Tok Guru teringat. Mana ada budak-budak cuti? Siapa pula ni? Budak-budak tafiz tu, tafiz jin nama dia. Mahat Tafiz Kian Jin. Tu. Lepas tu pernah seorang pelajar tafiz. Dia bangun tidur ada duit bawah bantal. Setiap kali tidur malam ada duit bawah bantal. Tanya kawan-kawan siapa letak, tak ada, semua kata tak ada. Tu dia tanya Tok Guru, macam mana duit ni? Kata tak apalah, mungkin rezeki kamu. Kan? Boleh jadi ada jin suka kat dia, jin tu nak bagi dia duit. Bukan dia minta-minta, yang minta tarik duit tu itu baru salah. Ini tak dapat sendiri. Tapi jangan pula kita nak tidur, jin bagi sikit lah. Buat makan esok pagi sarapan. Nampak? Lagi dia datang tidur sebelah tahu. nak bagi sendiri. Sebab ada tak jin-jin Islam kan? Dekat hutan-hutan kadang ada pondok jin kan? Ada Tok Guru dia ada. Ada orang ada sampai ulama syarah bab jin ni boleh menikah dengan jin. Ada yang mengharuskan, ada yang tidak membenarkan. Maknanya sampai mana realnya benda ni. Kita nampak macam merepek je, tapi real. Dulu banyak gangguan sini, sekarang kurang dah. Dulu muslimat kadang histeria lah, apalah. Kan, macam-macam ada. Benda lama tinggal dulu. Lebih utama memulakan istinja dengan batu kemudian diiringi dengan air. Lebih afdal istinja pakai batu dulu, lepas tu bawa air. Kan? Tarik tu tepek situ. Tarik dengan batu. Dah selesai, jiruh dengan air. Itu paling baik. Kata Tok Guru masa kami mengaji ni, Tok kata sekali-sekali kena cuba. Tok kata sekali-sekala kena cuba. Masuk tandas nak terberak sangat, dia ambil 3 ketul batu. Batu cik, jangan batu bata tu. Siang kereta sorong masuk. Nak pergi buat apa ni? Batu cik je. Yang ada bucu sikit lah. Masuk dalam. Jadi berak tu tarik dengan batu jiruh dengan air. Dengan batu saja. Sedap. Takut ada lagi situ. Memang boleh batu saja, tapi takut kita tak selesa, lain macam aja. Dalam hutan je lah. Baik. Yang terbaiknya dengan batu dulu baru air. Adapun kalau air dulu baru batu, ulama larang. Ulama kata tak ada faedah, membazir. Sebab kalau dah jiruh dengan air, hilang dah lah. Pergi pakai batu lagi buat apa? Buat luka je. Kan? Dia tak payahlah pakai batu. Ngada-ngada dah jiruh dengan air dah. Gosok-gosok pun masuk dalam. Tak nanya situ. Saya tak payah pakai batu dulu tak apa. Sebab batu dia menghilangkan air. Adapun air dia menghilangkan hukum yang mungkin benda sikit-sikit yang melekat lagi. Tu cerita dia. Jika istinja dengan batu atau yang seumpamanya batu atau yang macam batu, wajib 3 kali. Mesti batu tu 3 kali. Makna 3 kali tu sama ada dengan 3 ketul batu, 3 biji batu,
atau dengan 3 bucu daripada batu satu, batu yang sama tapi 3 bucu. Tapi biar besar sikit lah sebab ada 3 bucu. Mula bucu pertama tarik sini, lepas tu tarik sebelah sini pula, tu tarik sebelah sini. Jangan tarik tempat sama. Kalau satu batu, kalau tak 3 batu. Jika tidak, maka wajib beberapa kali yang menyucikan. Kalau tak bersih juga, kita duk ada lagi ni najis ni kan. Jadi tambah batu lagi. Tambah batu lagi. Afdalnya, sunatnya dengan kiraan ganjil. Dalam kitab Hidayatus Sibyan dia sebut gitu, dengan kiraan ganjil. Maknanya tadi pakai 3 batu dah, tengok tak bersih lagi, dia ambil lagi 2, jadi 5. Tak bersih lagi, ambil lagi 2, jadi 7. Last kali sampai 73 batu. Teruk taiknya kan. Tak selalunya memadai dah, bawah 10 dah cukup dah, 9 pun okey dah. Itu kalau paling teruk, takkanlah banyak sangat. Baik, dia gitu. Kalau pakai selain batu dengan air boleh pakai tisu. Ni benda moden, benda lama kita, sebab tu kita lama tak bicara, sebab dulu tak ada lagi. Lah ni pun ada. Jadi ulama kata boleh dengan tisu, tapi tisu yang jenis tisu tandas, tisu yang dia kasar permukaan dia tu. Tapi kena betul-betul suci. Dia sebenarnya tujuan asal dia nak menyucikan najis. Jadi ulama letakkanlah jenis-jenis alat dia untuk mudah kita nak tahu mana satu nak pakai. Kalau pakai benda licin tak boleh. Habis lah ni ustaz, kita pakai sabun kan licin. Sebab tu kalau sabun saja tak suci. Lepas tu bila dah sabun, jiruh dengan air dibilas, baru suci. Itu mana masa kita sabun tu bukan istinja lagi. Masa sabun tu dipanggil basuh je. Tapi bila kita jiruh dengan air, terangkat, barulah dinama ianya sebagai istinja. Itu. Baik. Syarat-syarat memadai istinja dengan batu. Ini syarat-syarat istinja pakai batu. Kalau nak pakai batu, dia ada syarat-syarat dia. Kalau pakai air mudah, jiruh ajalah. Tak, ni kalau pakai batu, dia ada beberapa syarat. Pertama, jangan kering najis yang keluar. Kalau najis kering tak boleh pakai batu, kena kalau kering tak boleh pakai batu, kena pakai air terus. Najis jangan sampai kering, dia biar lama. Lek luar kering najis. Tepek situ. Tak boleh. Dia masa kena basah-basah tu. Bukan masih cair, bukan berak cair. Tak, tapi dia masih lembab-lembab gitu. Masa tu jangan sampai dia kering sungguh. Tu tak boleh. Tetapi ada juga pandangan yang kecil di sana mengatakan kalau pakai batu boleh menghilangkan ain najis yang kering tadi, maka diharuskan. Tapi pandangan ni kecil. Tapi banyak ulama tak pakai sebab takut orang cakap apa, memang tak betul-betul hilang. Sebab benda kering susah. Lagi pula kat Ponggong mana kita nampak kan. Kedua, tidak melampaui tempat keluarnya. Tempat keluar, jangan lebih daripada tempat keluar. Tempat keluar ni dengar elok-elok. Okey, kita ambil kubul dulu bagi orang lelaki. Ini kita cerita ilmu. Semua dah dewasa dah tak? Sunat dah laga ni. Lain macam faham. Jadi ini belajar untuk ilmu, bukan benda bukan-bukan. Jangan fikir bukan-bukan. Okey, lelaki dulu zakar. Di mana tempat yang dimaksudkan tempat keluar najis? Setakat mana yang boleh dipakai batu tadi? Ulama sebut dalam kitab Hasyafah. Ustaz Salman, dia ngaji Yaman, dia pun tunjuk tak pusing macam ni tadi, masih dia tarik sak terasa. Tu maknanya faham lah tu kalau terasa tu. Tu alhamdulillah. Dia gitu. Ada. Jadi detail, itulah Islam. Tu yang kita ceramah kat luar, kita kata Islam ni agama yang sangat lengkap. Sampai buang najis Islam ajar macam mana. Dan kalau buang najis Islam ajar, takkan memilih pemimpin Islam tak ajar. Politik ke kita masuk. Lepas tu lah Tok kata Tok Guru pesan kat Anan, entah baca kitab apa pun, politik kena masuk kata. Biar supaya kita nak bawa masyarakat faham haraki perjuangan Islam ni. Jangan nampak fekah perjuangan Islam buat tak reti kan. Akhirnya istinja apa pun tak boleh kan. Tu
Katanya tadi itu dubur. Ada juga pendapat yang mengatakan bila berdiri terkelepek tu apa? Roti burger tu lah kan, terkelepek gitu tu. Jadi yang tertutup tu lah dipanggil kawasan punggung punya tempat najis. Jadi dalam kawasan tu masih lagi boleh pakai batu. Keluar daripada kawasan tu tak boleh pakai batu dah. Tu syarat-syarat dia. Okey. Tidak melampaui tempat keluarnya. Boleh? Faham tak? Dobit situ. Nombor 2 tu. Yang ketiga tidak didatangi oleh najis yang lain daripadanya. Jangan dia bercampur dengan yang lain. Maknanya kalau kencing dengan tahi tadi jangan terkena. Kencing saja. Batu tu untuk bersih kencing je. Kalau tahi saja ataupun benda lain. Kan? Tengah-tengah nak berak tu dia nak basuh tu dia istinja dengan batu. Cicak kat atas pergi berak juga. Kan? Jatuh tahi melekat tahi cicak dengan tahi dia. Tak dia pakai batu dah. Sebab dah bercampur dengan benda yang lain. Jadi kena pakai air. Ada kupasan lebih dalam bab tu, tapi kita tak ceritalah sebab ni bahagian asas je. Kita faham je jangan campur benda lain tak boleh dah. Pegang situ je tu. Tapi di sana ada ulama ada hurai lagi dalam. Baik. Tidak didatangi oleh najis yang lain daripadanya, tak boleh campur dengan najis yang lain. Okey, clear. Harus istinja dengan air sahaja. Nak pakai air saja boleh? Hukumnya harus. Tak ada masalah. Atau dengan batu saja, pakai batu saja pun tak ada masalah, harus. Tapi macam kita sebut tadi, yang terbaiknya pakai dua-dua, yakni batu dulu, batu baru pakai air. Itu yang paling dipuji syarak. Yang keduanya, istinja dengan air lebih utama daripada batu. Tapi kalau nak pakai salah satu je, mana lebih baik? Pakai air ke pakai batu? Ulama jawab pakai air. Kerana air bukan setakat menghilangkan airnya, malah menghilangkan benda yang halus-halus yang tak nampak dengan mata tadi. Yang ketiganya, sunat istinja dengan tangan kiri. Pakai tangan kiri. Pakai tangan kanan makruh. Tapi kalau memang tak ada tangan kiri, nak macam mana? Takkan nak pakai tangan kiri kawan dia? Kan? Tangan kanan lah. Salah kawan kan, geli. Kalau ahli keluarga kita tak apa kak. Ni anak-anak. So mana tahu mak ayah kita sakit, susah kan. Dia dah tak boleh nak gerak badan apa semua, nak nyuci najis. Anak lah buat. Ni duk geli lah. Iyu dia kata. Geli-geli apa? Hang kecil dulu siapa cuci najis hang? Macam kita ada anak dah kan. Umar kan. Berak apa semua. Kadang memang sampai nak muntah bau tahi dia. Kuat sungguh. Tapi anak kita mesti gosok, cuci. Kan? Jadi kita fikir balik. So kalau mak ayah kita sakit teruk kan, tak boleh nak ni, kita lah. Tu mak ayah kita kawan lain kan. Geli apa kak? Kotor-kotor basuh balik tangan. Bukan suruh simpan tangan. Ya simpan dulu lah. Tak apa, boleh bersihkan balik kan, sabun ada. Tapi kita tanggungjawab kita dengan ibu bapa kita. Itu. Sebab itulah seorang ayah, seorang mak boleh jaga 10 orang anak. Tapi 10 orang anak belum tentu boleh jaga seorang ayah dan seorang mak dia. Kan? Jadi kita kan pakat-pakat jaga. Ni pakat-pakat tolak kan. Suruh adik-beradik ni lah jaga, yang ni lah jaga, alung lah, angah lah, berebut. Bukan berebut nak jaga, berebut nak tolak kan. Semua tak nak jaga mak ayah. Apa? Lepas tu kecil-kecil pijak sampai mati lepas tu. Baik. Kemudian ulama ni tambahan sikit. Kalau pakai air, afdal atau sunat basuh depan dulu, lepas tu baru basuh belakang. Contohlah kita pergi tandas, kita 2 sekali berak dan kencing serentak. Tapi ni pesan Ustaz Zaidus, dia kata kalau orang lelaki lah, kalau berak kemudian kita rasa nak terkencing kan, jadi masa berak tu kita teran berak tu, lepas tu kita pun teran juga air kencing. Jadi air kencing tu keluar laju kan. Mula sekali 2 buat tak apa lagi. Kalau kerap buat macam tu, nanti lama-lama tempat kencing kita tu dia sebenarnya ada penapih. Nabi bila kita tekan kuat-kuat macam tu, air kencing keluar laju, penapih tu rosak. Bila penapih tu rosak, nanti dia jadi macam pilih air yang air menitik tu. Mana? Walaupun dah tutup, tik tik maksudnya tu. Mana kencing tak lawas.
Tu punca jadi kencing tak lawas. Jadi kita nak semayang, air kencing tu keluar sikit-sikit. Sebab apa? Penapis rosak. Kalau ada waranti tak apa. Tak ada waranti. Antara kedai tukar penapis boleh. Mana paip? Bukan paip sini. Okey, Cina mak ni. Nah, ni boleh tukar dah. Betul kena jaga elok-elok. Ni barang ori, kan? Jaga elok-elok. Tu pesan dia lah. Yang jadi punca begitu. Jadi kalau kita kencing dan berak sekali, basuh depan dulu sunat. Tapi kalau basuh belakang dulu pun tak jadi masalah. Cuma ni cerita paling afdal. Basuh depan dulu, kalau pakai air, lepas tu baru basuh belakang. Kan? Kita ni nak buat satu-satu kerja, baik kerja dunia sekalipun, biar semuanya ada sandaran agama. Baru cantik semuanya jadi pahala. Sampai kencing berak jadi pahala. Gitu. Kalau pakai batu pula, kata ulama, sunat belakang dulu. Maknanya pakai bongkong dulu. Lepas tu baru basuh, pakai batu kot depan. Kalau pakai batu, dia terbalik. Kalau pakai air, depan dulu. Kalau pakai batu, belakang dulu. Okey? Boleh kita berhenti setakat tu. Kita akan sambung nanti bahagian air. Sebelum tu, ada soalan di sini. Kita nak jawab soalan di telefon ni kejap. Ada soalan? Berkenaan yang kita belajar atau yang lain-lain pun tak apa. Bab menghadap kiblat tu, itu benda yang tidak bertutup. Kalau bertutup, tak apa, macam dalam tandas. Cuma ada juga pendapat ulama-ulama sufi, ulama tasawuf kata, walaupun tertutup, seboleh-bolehnya pun jaga adab, jangan menghadap kiblat. Seboleh-bolehnya. Tapi kalau tempat sempit nak macam mana? Kan? Buat je lah. Tapi kalau tempat terbuka di padang atau dalam hutan kat semak, itu kena tak haram menghadap kiblat. Sebab kiblat ni tempat yang suci, kan? Kita berak kencing menghadap dia, jadi tak ada adab, tak elok. Kemudian soalan ni satu lagi tambahan, istibrak. Okey, istibrak dua hukum. Kadang-kadang sunat, kadang-kadang wajib. Mana sunat? Jika dia yakin dengan istibrak tadi air kencingnya berhenti. Atau istibrak tu apa? Berdehem. Gitu. Kalau dia buat gitu, dia yakin air kencingnya berhenti, hukumnya sunat. Kadang-kadang dia jadi wajib. Bila wajib? Kalau dia yakin ataupun sangkaannya kuat mengatakan air kencingnya tak akan berhenti melainkan dengan istibrak. Maknanya kalau dia tak istibrak, air kencing dia tak akan berhenti. Jadi kalau istibrak baru berhenti, wajib hukumnya dia istibrak. Kerana ini berdasarkan hadis, kan? Ada orang diseksa dalam kubur disebabkan tak istibrak. Sebab dia tak istibrak, akhirnya ada najis di bahagian alat kemaluan dia. Kemudian dia ambil wuduk buat relax, semayang pun buat relax, sebenarnya ada najis itu, semayang jadi tak sah. Lepas tu yang eloknya istibrak. Istibrak ni pada khususnya berdehem lah. Tetapi ada pandangan di sana kata pada makna umum, apa-apa saja yang boleh memberhentikan air kencing tu daripada terus menitik, walaupun bukan dengan berdehem. Mungkin ada orang lompat-lompat, betul? Dia nak bagi yang kencing tu bagi keluar betul, dia pun lompat-lompat, clear. Juga kata ulama boleh jadi dengan makna istibrak juga. Pada asalnya istibrak tu berdehem seperti yang Nabi ajar, tapi dia kembali kepada elat dia. Atas sebab apa istibrak? Memberhentikan air kencing. Maka apa saja yang memberhentikan air kencing juga dimasukkan dalam istibrak. Ada orang dia buat rukuk gitu, buat naik gitu. Sebab kadang-kadang air kencing ni keluar masa rukuk. Kita semayang, diri ni okey lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia keluar sikit. Kadang kita terasa dekat seluar tu, macam tu keluar ni. Jadi kadang ada setengah orang tu dia buat gaya macam rukuk gitu supaya betul-betul air tu keluar. Jadi boleh juga. Ikut pada masing-masing. Alat masing-masing dia kenal masing-masing punya cara macam mana, kan? Pandai-pandai. Asalkan atas tujuan asalnya nak berhentikan air kencing sebab takut dalam semayang sekejap lagi dia terkeluar pula. Jadi kacau lah semayang kita, takut jadi tak sah. Penting ni. Sebab penat semayang, balik jumpa Allah kata tak ada semayang, tak mampu itu. Nak masuk neraka, Allah na'udzubillah min zalik. Jadi biar betul-betul suci. Okey, baik, selesai. Kemudian soalan, ada orang tanya, kalau kita semayang tahiyat akhir kan congek kaki gitu, ibu jari kaki tegak lah.
Lepas tu kain sejadah tu licin. Bila licin lama-lama mulai steady je at-tahiyatul sampai kat selawat Nabi khiok gitu. Kaki dah jatuh dah. Jadi macam mana, sah tak semayang? Takut dia takut tak sah. Bagus orang macam ni, mana berhati-hati dalam semayang. Okey, baik. Soal duduk tahiyat akhir itu tidak ada kesepakatan keempat-empat mazhab. Kan? Kalau mazhabnya Hanafi, kan? Duduk ni ada dua jenis. Satu namanya tawarruk, satu namanya iftirash. Iftirash tu mana? Duduk antara dua sujud tu. Yang punggung kita duduk atas kaki belah kiri, itu iftirash. Adapun duduk tawarruk, kaki kita disilang keluar begini. Macam duduk tahiyat akhir, itu panggil duduk tawarruk. Okey, baik. Kalau mazhabnya Hanafi, dia kata orang lelaki duduk orang lelaki duduk tawarruk, orang perempuan duduk iftirash. Tu mazhab Hanafi. Mazhabnya Maliki, dia kata dua-dua tawarruk. Baik tahiyat awal pun tawarruk, tahiyat akhir pun tawarruk. Tu Maliki punya mazhab. Tapi kalau duk tak iftirash juga boleh, cuma afdal tawarruk dia kata. Kalau mazhabnya Hambali, mazhab Hambali macam yang kita pakai sekarang. Tahiyat awal tu iftirash, tahiyat akhir tu tawarruk. Ni yang kita pakai sekarang ni. Ada pun mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i membahagikan pada jenis solat. Kalau solat 4 rakaat dan 3 rakaat, afdal tahiyat akhir duduk tawarruk. Tapi kalau solat 2 rakaat dan solat-solat sunat yang lain, afdal duduk iftirash. Sunat duduk iftirash. Macam yang subuh tadi, tahiyat akhir duduk macam duduk antara dua sujud. Itu mazhab kita Imam Syafi'i, satu pendapat. Ada pendapat yang kedua macam Hambali juga, yakni tahiyat awal tu iftirash, tahiyat akhir tu tawarruk. Jadi masalah duduk tak jadi masalah. Sehingga kan dalam pendapat kaul mazhab Imam Syafi'i, dia kata dalam masalah duduk tak terpulang asal namanya duduk, walaupun bukan iftirash dan tawarruk. Cuma yang paling afdal tawarruk. Tapi kalau duduk bersila boleh tak? Boleh. Asalkan namanya duduk. Ada orang salah faham, dia baca dalam rukun semayang. Rukun semayang kan duduk tahiyat akhir. Dia pergi bahas duduk tahiyat akhir tu mesti duduk tawarruk. Tak betul. Duduk tahiyat akhir tu makna ulama kata duduk, asal duduk, bukan berdiri. Ataupun nonggeng ke bukan, duduk. Kan? Walaupun duduknya bukan tawarruk, boleh sah semayang. Cuma dalam bab sunat yang paling afdal tawarruk di tahiyat akhir. Tu cerita dia. Jadi bila faham benda ni, soal kaki terkelepek, terpeleot tak apa semua, tak ada masalah. Sedangkan iftirash dengan tawarruk pun boleh berbeza-beza. Ada pun kaki lagi lah. Ada pun dalam sujud tak boleh. Bila sujud kaki mesti tegak, kan? Mesti jari mesti apa dipanggil perut jari, dalam kitab fiqh sebut perut jari mesti kena ke lantai, kan? Mana dikelepekkan sedikit. Tapi kalau payah juga, mungkin jari dia jenis keras macam mana dah, sekurang-kurang kata ulama tegakkan. Tapi buat begini tak boleh. Tu dalam sujud. Adapun dalam duduk tahiyat akhir apa sebagainya tadi, tak ada masalah. Tahiyat awal pun tak ada masalah. Bahagian duduk tu tak ada masalah. Kalau siapa perasan pernah nampak tok guru semayang duduk dalam keadaan bersila. Tok guru semayang bersila gini. Boleh. Mula kalau orang tak ngaji dia nampak pelik, buat apa duduk bersila lah ni? Tapa ke apa? Kan? Boleh. Orang alim dia buat dan tu dia tahu. Kan? Itu pentingnya ilmu. Sebab tu Allah kata kul hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, adakah sama orang yang ada ilmu dengan orang tak ada ilmu? Orang tak ada ilmu cari nak salah orang. Apa ni buat macam ni? Padahal dia tak tahu, jahil. Kan? Orang ada ilmu dia tahulah. Ini boleh, ini tak boleh. Baik, jadi tak ada masalah dalam bahagian duduk. Jadi sekadar tu dulu pada pagi ni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas salihin wa niyyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bi mautis syuhada wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.